Bidin tersenyum puas. Darah daripada mangsa bunuh tadi sempat ditadah. Dia membelek tiup yang mengandungi darah pekat itu sekali lagi. Aku akan jadi kaya. Bidin ketawa. Kakinya melangkah laju menuju ke sebuah rumah. Dari hospital tadi, dia terus menaiki teksi. Sampai di hadapan rumah tidak berpagar itu, Bidin memerhatikan kawasan sekitar. Dalam kegelapan malam itu, dia masih lagi dapat melihat cahaya dari api lilin dari tingkap cermin. Bibirnya mengukir senyuman. Langkahnya diatur semula. Matanya menangkap satu makhluk berbulu hitam sedang merenung tajam dengan mata yang merah menyala. Makhluk itu mencangkung dengan mulutnya melelehkan air liur, menitik-nitik ke lantai papan di anjung rumah. Bidin terhenti langkahnya. Dia genyeh matanya beberapa kali. Kau jangan kacau dia. Satu suara melaung dari dalam. Bidin menelan liur. Serentak itu juga, makhluk berbulu hitam tadi lesap. Dia kemudiannya menyambung langkah masuk ke dalam rumah papan itu. Kau dah dapat ke barang tu? Belum sempat Bidin bersuara, lelaki berpakaian hitam itu sudah pun bertanya. Bidin mengangguk sambil tersenyum lebar. Tiup yang mengandungi darah tadi dihulurkan kepada Wak. Dia melihat sekitar ruang itu yang hanya ada sebuah kerusi dan peralatan perbomohan. Lilin yang bernyala tadi dilihat banyak di tepi bomoh, mencerahkan ruang yang ada. Kau datang lagi 2 malam nanti. Masa tu aku dah habis jampi. Bidin tidak berkata banyak. Dia mengangguk dan terus beredar dari situ. Dia perlu ke hospital semula agar Syam tidak syak apa-apa kepadanya. Jam sudah melebihi 2 pagi. Syam dan Amir masing-masing lagi sudah lena di dalam bilik mayat. Dan seperti biasa, mereka ni perlu bermalam di situ untuk menjaga mayat. Syam terasa seperti kakinya dicuit. Dia menepis dengan kaki sebelah lagi dan menyambung tidur. Sekali lagi, terasa kakinya dicuit. Syam buka mata. Dia pandang sekitar bilik rehat. Tak ada sesiapa. Amir yang tidur di kerusi juga masih lena di situ. Siapa yang nak bermain ni? Syam kembali meletakkan kepala di atas meja. Hampir sahaja dia hendak melelapkan mata, telinganya menangkap bunyi peralatan bedah, seperti yang digunakan oleh seseorang. Serentak itu juga, kedengaran bunyi gergaji sedang memotong sesuatu. Terpacak Syam bangun dari posisi tadi. Suara jeritan kuat yang memang jelas menerjah ke kegendangan telinga. Syam sudah berpeluh. Suara menjerit tadi datangnya dari bilik bedah siasat. Dia melihat Amir yang masih dibuai mimpi seolah-olah tidak mendengar langsung laungan dan jeritan tadi. Perlahan-lahan Syam menapak ke bilik bedah siasat. Pintu dikuak perlahan. Dalam cahaya samar dari lampu jalan yang menembusi cermin tingkap itu, dia terpaku di muka pintu. Terasa kejung saat melihat apa yang terhidang di hadapan matanya. Tubuh Tajul dikerat tanpa belas kasihan oleh seorang lelaki berbadan gempal dan berpakaian pelik. Lagaknya seperti seorang pahlawan dengan baju Melayu berwarna hitam dan bertanjak hitam. Pedang panjang yang berkilat itu dilayangkan ke tubuh Tajul. Zap, zap, zap. Darah memancut ke segenap ruang. Jeritan tadi sudah tidak kedengaran lagi. Syam menggeletar. Matanya terpaku pada kejadian yang berlaku di hadapannya. Lelaki bertubuh sasa itu terus sahaja memotong dan meleraikan anggota tubuh Tajul dan dimasukkan ke dalam satu bekas. Apa yang paling menakutkan, jantung Tajul dikorek dan disimpan di dalam satu bekas yang lain.
kaku dan keluh saat lelaki berpakaian hitam itu mula berpaling memandangnya dengan wajah yang bengis. Pedang panjang dicapai dari atas troli dan Syam merasakan lelaki itu sedang menapak ke arahnya. Setapak Syam berundur dan sebaik saja dia melihat lelaki itu cuma menghayunkan pedang ke arahnya. Dia berlari sekuat hati masuk ke bilik mayat dan mengunci pintu. Dalam keadaan berpeluh dan terkejut itu, dia kembali duduk di tepi meja. Jaket yang disangkut di kerusi disambar dan terus sahaja dia menutup muka. Terkumat kamit ayat suci yang diingatnya untuk dibaca. Azan subuh berkumandang dari masjid berdekatan. Syam terasa bahunya digoncang. Dia pun membuka mata. Dah subuh. Jomlah solat, ajak Amir. Syam bangun dalam keadaan yang mamai. Dia perhatikan sekitar bilik mayat. Cepat-cepat dia bangun dan meluru ke bilik bedah siasat. Tiada apa-apa yang pelik. Semuanya seperti sedia kala. Dia menjenguk peti mayat nombor 7 dan ditarik keluar. Mayat Tajul masih lagi elok di dalamnya. Kesan jahitan pada setiap keratan jelas kelihatan. Matanya tertumpu pada dada. Dia menelan liur. Ada kesan robekan dan jahitan di situ. Tidak berapa jelas. Jadi, betul lah. Jantung Tajul dah diambil. Syam sudah cuak. Syam, kau dah ambil wuduk belum? Syam segera berpaling. Amir sudah sedia dengan sejadah. Bergegas Syam ke tandas. Sempat juga dikejutkan Bidin yang berselimut dengan jaket di atas kerusi di sebelah kaunter. Dali pula tidak ada di situ. Di kafetaria, Syam bersama dengan Amir dan Bidin menikmati sarapan dengan nasi lemak dan kopi o panas. Amir memerhati Syam yang sedang menghirup kopi o panas. Nasi lemak sudah pun habis satu pinggan. Matanya melirik pula kepada Bidin yang melahap 2 pinggan nasi lemak. Senyap je ni. Ada yang kena ganggu ke malam tadi? Usik Amir. Syam berpaling. Gelas kopi O diletakkannya semula di atas meja. Dia bersandar di kerusi. Kejadian malam tadi seperti benar-benar berlaku. Kau ada dengar apa-apa tak malam tadi? Soal Syam seraya menoleh kepada Amir. Bidin masih lagi diam. Tetapi dia siap memasang telinga, bimbang jika kegiatannya diketahui oleh Syam. Dengar apa? Amir menyoal kembali. Syam diam. Dia cuba menghadam semula apa yang sudah dilihatnya. Aku nak tanya kau. Masa doktor pakar bedah forensik buat postmortem tu, ada tak dia jumpa jantung mayat tu? Syam teringat hal itu. Ketika itu dia hanya membantu Amir dari segi peralatan bedah sahaja. Catatan dilakukan oleh Amir sendiri yang lebih senior daripadanya dalam hal itu. Tak ada. Kenapa? Amir sudah berkerut kening. Wajah Syam sudah berubah. Rona wajahnya pucat. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena ataupun mungkin sesuatu yang menakutkan. Syam meraup muka. Kejadian malam tadi terbayang semula di ruangan mata. Kau nampak apa ni, Syam? Bidin pula bertanya. Mukanya juga sudah pucat. Namun dia cuba bersikap biasa agar Syam tidak mengesyakinya mencuri jantung mayat sedangkan dia hanya mengambil darah sahaja. Malam tadi, Syam mula bercerita sampai habis. Terdiam Amir dan Bidin sebaik sahaja Syam menamatkan ayat terakhir. Tak masuk akal. Jadi jantung dia tu dicabut. Bidin mencelah. Syam mengangguk. Siapa lelaki yang pakai baju hitam tu? Bidin gelisah. Entahlah weh. Syam mengangkat bahu. Bidin senyap. Dia masih lagi sangsi dengan cerita Syam. Mungkinkah Syam hanya berhalusinasi? Yang peliknya, lelaki tu pakai baju Melayu hitam siap bertanjak lagi. Dah macam pakaian orang bersilat weh. Jelas Syam. Bidin menelan liur. Wak yang dia jumpa malam tadi juga berpakaian seperti itu. Apakah Wak juga mempunyai pedang samurai?
Gila lah macam ni. Peluh menitik di dahi. Pedas ke sambal nasi lemak tu? Syam pandang Bidin yang sudah berpeluh seperti kepedasan. Pedaslah juga weh. Bidin senyum kelat, cuba menutup keresahan diri. Jadi, betul lah mangsa tu mengamalkan ilmu hitam ataupun ilmu kebal. Dari tangkal di leher dia tu, aku rasa dia mengamalkan ilmu kebal. Ujar Amir, mengingati kembali keadaan mayat ketika membersihkan mayat itu malam tadi. Syam diam. Dia tak berani bersuara soal itu. Kejadian dulu sudah cukup membuatnya keluar dari jalan hitam. Sedih bila dia sendiri tidak dapat menasihati Tajul untuk bertaubat. Matanya mula melirik Bidin. Din, kau pergi mana malam tadi? Bidin yang sedang meneguk teh panas mula tersedak. Dia cepat-cepat menyapu mulutnya yang comot. Aku adalah dekat milik mayat tu. Syam pandang Bidin dengan rasa yang curiga. Selama ini Bidin sering mengelak daripada membersihkan darah. Malam tadi pula berlaku sebaliknya. Siap menawarkan diri tanpa disuruh. Aku tanya Bandali. Dia cakap, kau dah keluar tergesa-gesa. Bidin mula merengus. Gelas teh panas diletak kasar di atas meja. Aku ni nak ke mana sekalipun, itu bukan hal kau lah. Aku dah settle kerja aku. Agak tinggi suara Bidin kali ini. Sudahlah. Lepas ni kita dah boleh balik. Jumpa Isnin ni. Selamat berhujung minggu ya. Amir mula bangun. Syam dan Bidin juga turut bangun dan beredar dari kafetaria. Mereka pulang ke rumah setelah semalaman berada di dalam bilik mayat.